الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغفل عنك الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أين وصلنا؟ أي لعلهم يهتدون أي كي يهتدوا. لعل mana كي supaya yahtadu ilal haq, mereka mendapat petunjuk kepada kebenaran. Wa yu'minu, dan mereka beriman billahil azizil hamid, dengan Allah yang bersifat dengan al-aziz dan al-hamid. Summa syara'a ta'ala, kemudian syara'a ta'ala, kemudian memulakan Allah Ta'ala fi zikri, pada menyebut, fi zikri, pada menyebut adillatit tauhidi, dalil tauhid. Dalil tauhid. Apa mana tauhid? Sifat Allah, sifat ke apa? Wujud, qidam, baqa, apa? Muqatal hadis, qiyamu binaf, kemudian apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah tu makna esa Allah, tauhid. Sebab tu kalau kita tauhid ni, apa ada tauhid? Tauhid berarti mengesahkan Allah. Ada perkataan wahada yuwahidu. Faham tak? Jadi tauhid lah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada perbuatannya, mengesahkan Allah. Faham tak? Okey. Sebab tu kita ingkar orang bahagikan macam apa, kalau apa
apa golongan Wahabi, dia bagikan tauhid ni kepada apa? Tiga. Kalau tiga, tak nama tauhid lah. Tiga nama apa? Kalau tiga, tak sebut tauhid. Tiga ni nama apa? Taslis. Tiga bermakna apa? Apa? Tauhid tiga. Tauhid tu mana mengesahkan? Mengesahkan dan mentigakan. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat. Nama tauhid, tauhid lah. Perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid mengesahkan Allah. Faham tak? Mengesahkan Allah pada segala-galanya. Faham tu? Ini dia kata apa? Ada tauhid apa? Tauhid ni terbagi pada tiga. Ada nama tauhid rububiyah, ada nama tauhid uluhiyah, ada nama tauhid asma' sifat. Macam-macam lah mereka tu. Ini semua perbuatan ahli bid'ah. Kalau kamu belajar lagi, nanti kita belajar firaq. Kalau kita belajar firaq ni, orang Syiah, antaranya nama tokoh Syiah Syekh Ja'far Subhani. Dia panggil marja' Syiah. Okey, kalau Wahabi bagikan tauhid 3, dia bagikan tauhid 7. Kalau Wahabi tauhid dia tauhid taslis, tauhid 3. Dia tauhid dia tasbih 7. Dalam kitab dia apa? At-tauhid itu apa? At-tauhid syirki fil Quran kan? Mafahim tauhid wa syirki. Kefahaman tauhid dan syirik dalam Quran. Okey, kalau Wahabi, okey, rububiyah ni makna dia, rububiyah ni makna dia mentauhidkan Allah, bahawa Allah lah mencipta segala-galanya. Faham tak? Sebab tu kalau Wahabi kita bagi kitab dia, dalil tauhid rububiyah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda liyaqulunna Allah. Kalau Wahabi dalil dia, kalau kamu bertanya mereka siapakah menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka mengatakan Allah. Ini dalil orang musyrikin mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Jadi Syekh Ja'far Subhani ni, Syiah ahli bid'ah ya. Dia kata bukan. Sebab Rabb pun memang betul kita sebut. Rabb ni makna apa? Bukan makna Khaliq. Rabb makna apa? Rabb makna apa? Mudabbir, Sayyid. Faham tak? Al-Quran sebut begitu. Apa kita sebut apa? Suri rumah apa? Rabbatul Bait. Ummi Rabbatul Bait. Di mana tu suri? Okey. Ummi Rabbatul Bait. Ibuku apa? Rabbatul Bait. Dalam surah Yusuf, inna rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Tuanku ini, Rabbi ini, ahsana maswai, makna Tuanku, penjagaku, Saidku, Tuanku. Jadi dia kata, ini Syiah dengan Wahabi. Syiah berapa tauhid dah? 7. Nantilah dalam firaq kita bagi cara terperinci. Syiah tauhid dia 7. Wahabi tauhid dia 3. Sebab dia ada tasrih pada tauhid rububiyah. Dia kata tauhid al-khaliqiyah, tauhid penciptaan. Dia kata tauhid penciptaan ini semua manusia beriman, kecuali golongan etis saja. Tauhid khaliqiyah ni semua manusia beriman. Ini faham Syiah ya? Dia kata tauhid khaliqiyah ini semua manusia beriman, kecuali golongan etis saja. Sebab Allah sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu bertanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Dia kata itu bukan tauhid rububiyah, itu tauhid khaliqiyah, mentauhidkan Allah pada penciptaan. Kalau Wahabi dia kata khaliqiyah rububiyah sama. Syiah tak. Bid'ah dia bagi 7. Syiah akidah apa? Tauhid dia tu 7. Wahabi tauhid dia 3. Okey, sebab apa? Kita baca ni. Syekh Ja'far Subhani dia kata tauhid khaliqiyah ini semua manusia beriman, kecuali golongan etis. Okey, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah menghancurkan kami melainkan masa saja. Tapi dia kata tauhid rububiyah ini bukan semua beriman. Bukan semua beriman. Dia bagi dalam Al-Quran juga. Bagi tauhid dia, sebab tu mafahimit tauhid fil Quran, kefahaman tauhid dalam Quran. Dia kata orang musyrikin juga, bukan semua manusia mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Sebab contoh kita dalam Quran tersebut,
Dan kata Nabi Yusuf sebut apa? A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Adalah Rabb yang banyak, Arab mutafarriq khairun, lebih baik, ataupun Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi kita ayat menunjukkan bahawa apa? Bukan semua manusia mentauhidkan Allah pada rububiyah. Faham tak? Yang mereka tauhidkan pada khaliqiyah. Jadi banyak 7. Antaranya apa? Dia kata tauhid hakimiyah. Tauhid apa? Hakimiyah, penghakiman. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada berhak menghukum melainkan Allah. Sebab kita sebut apa? Syariat kan? Siapa berhak menghukum? Mengatur hidup ini, mengatur undang-undang semua Allah. Dia kata ada lagi nama tauhid hakimiyah. Dia cipta tauhid jadi 7. Wahabi cipta tauhid jadi berapa? 3. Nama tauhid Esa, mengesakan Allah pada segalanya, sifat Tuhan yang segalanya. Kamu sebut Khaliq yang semuanya kita esakan Allah. Faham tu? Sebab tu ini beza kita ahli sunnah wal jamaah dengan apa? Dengan Wahabi, dengan apa? Syiah. Tauhid Wahabi 3, tauhid Syiah tu 7. Nantilah Ustaz jelaskan nanti dalam akidah nanti. Okey, summa fi dzikri at-tauhid. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah lah alladhi yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa berada antara keduanya, matahari, bulan, bintang, semua tu. Fi 6 ayyam, pada masa apa? 6 hari. Allah ciptakan pada apa? Masa 6 hari. Ini. Sinilah dalil apa? Dalilnya orang Syiah. Dia kata tauhid, ini nama dia tauhid apa? Al-Khaliqiyah, tauhid penciptaan. Kalau Wahabi tak ada, ini dalil rububiyah. Tapi kalau segi makna bahasa, mana lebih tepat lagi? Syiah atau Wahabi? Kita belajar dah mana rubi. Mana lebih tepat? Syiah. Sebab ini Khaliq. Sebab Ar-Rabbu bukan makna Al-Khaliq. Faham tak? Ar-Rabbu bukan makna Al-Khaliq. Okey. Ai Allahu. Ingat kita ingat sebab tu saya kata akidah ni kita belajar betul-betul ya. Sebab ramai sekarang ni ilmu apa? Ilmu segera. Okey tengok. Ai Allahu, iaitu Allah Jalla wa Ala. Huwa alladhi, Allah Jalla wa Ala. Huwa alladhi, dialah alladhi yang khalaqas samawati, menciptakan langit, fi irtifaiha, pada ketinggiannya langit. Nampak langit tinggi betul. Berapa lama kita nak sampai sana? Kita tak sampai langit. Tak boleh sampai langit. Sebab tu kata, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Mana fanfudhu? Kalau kamu boleh menembusi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Sini kita sebut apa? Al-amru li ta'jiz, kita takkan mampu. Matahari di bawah langit, bintang di bawah langit, semua di bawah langit, itu pun tak mampu kita sampai. Sebab tu fanfudhu, dia kata al-amru itu apa? Li ta'jiz, makna tak mampu kita buat. Wadah. Fi irtifaiha, pada ketinggiannya, wa ihkamiha, pada kekukuhannya. Langit kita tak pernah nampak pudar kebiruannya pada waktu yang cerah. Faham kan? Nampak biru saya langit. Boleh. Kemudian kita tak nampak pun dia retak. Biarpun nampak melengkung kan, tak nampak pun langit tu retak. Tak nampak pun nak retak ke apa, sedangkan nampak teguh situ. Sedangkan tak nampak pun tiang yang mendukungnya. Tak nampak tiang pun. Sebab tu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam wal arda ataf pada khalaqas sama wal arda, dan bumi
fi ajaibiha, fi ajaibiha, pada keajaiban-ajaibnya. Keajaiban bumi dia sebut tu, dia berputar dengan sangat laju. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya pada paksinya berpusing. Semuanya pada paksi berpusing. Jadi bumi dia berpusing apa? Di atas paksinya berpusing lagi keliling matahari. Kullun fi falakin yasbahun, dengan kadar yang cukup laju. Tapi kita rasa bergegar kan? Tak. Sebab Allah sebut. Okey. Cuba tengok ayat Quran sebut. Sebab tu ini dalil bumi berpusing. Bumi berpusing Allah sebut apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allahi alladhi atqana kull shay'. Wa taral jibal, Allah sebut wa taral jibal, dan engkau melihat gunung ganang. Kita nampak Bukit Kinabutan, Bukit Table, Bukit Pancang, kita nampak. Wa taral jibala tahsabuha jamidah, dan engkau melihat gunung ganang. Tahsabuha jamidah, engkau rasa, tengok, engkau rasa, perasaan engkau. Tahsabuha jamidah, engkau rasa dia adalah jamidah, statik, tak bergerak. Tak boleh sebut. Wa hiya tamurru marra as-sahab, sedangkan dia sebenarnya bergerak bagaikan bergeraknya awan. Setengah ulama dia kata apa? Ini dimaksudkan pergerakan gunung ganang pada hari akhirat. Tapi bagi ustaz, seperti ustaz pegang pendapat Syekh Ustaz yang mengatakan ini Allah gambarkan di akhirat, gunung semua apa? Tamuru, bergerak bagaikan awan. Makna kalau bergerak macam awan, Allah sebut apa? Tahsabu wa taral jibala tahsabuha jamidah, engkau melihat gunung. Tahsabuha jamidah, kau rasa dia statik, tak bergerak. Tahsabuha, kau rasa. Kalau di akhirat kita rasakan, kita yakin. Waktu kiamat yakin tak akan rasa lagi. Memang yakin betul bumi terangkat, gunung terangkat sudah. Wa tasirul jibalu sayra, itu bukan lagi tahsabuha. Itu mana? Memang kita peringkat bukan lagi peringkat rasa, bukan lagi peringkat sangka, tapi peringkat yang yakin. Sebab tu Allah cerita ini bukan cerita di kiamat. Sebab Allah sebut wa taral jibala tahsabuha jamidah, engkau melihat gunung ganang, engkau rasa dia statik. Wa hiya tamaru wawul hal, sedangkan pada hakikatnya dia sedang bergerak bagaikan pergerakan awan. Nampak? Jadi sini kita kata dalil kata bumi ini berpusing. Bumi ini berpusing. Sebab apa? Betul sebut tadi, kalau di akhirat, tengok di akhirat nanti. Kalau di akhirat Allah tak pernah berkata apa? Tahsabu, engkau menyangka. Sebab akhirat ini ainul yakin. Kita nampak mata kita sendiri. Bumi gunung apa? Berterbangan macam kapas. Faham tu? Jadi sini. Kemudian yang kedua, Allah sebut apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab, sedangkan dia bergerak seperti pergerakan awan. Allah sebut. Sekarang saya tanya kamu, awan dia bergerak sendiri atau benda lain menggerakkan dia? Awan bergerak sendiri atau benda lain menggerakkan dia? Apa menggerakkan awan? Angin. Sikit-sikit apa? Nampak datang angin kan? Gerak awan ke sini. Jadi makna gunung tadi dia tak bergerak sendiri. Seperti awan tak bergerak sendiri, dia digerakkan oleh angin. Begitulah gunung. Gunung dia digerakkan oleh puturan bumi. Boleh tu. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa yatamurru marra as-sahab, sedangkan keadaan dia bergerak bagaikan apa? Marra as-sahab, pergerakan
awad. Wadah. Okey. Jadi waktu kita bumi berpusing. Bumi berpusing. Okey. Wal arda fi ajaibiha, pada ketak, wa ibda'iha, dan ibda'iha, dan keindahan ciptaannya. Ibda', keindahan ciptaannya. Kita tengok, ada tempat ini bersalji, ada tempat ini padang pasir, bumi yang sama. Ada tempat ini penuh dengan apa? Penuh dengan gunung ganang. Tempat ini semuanya lembah. Takjub. Ciptaan, kita tengok. Allah ciptakan pokok kelapa sawit dengan pokok kelapa. Bentuknya hampir sama. Batangnya hampir sama. Tapi tiba-tiba buah kelapa besar-besar, dalamnya ada air. Macam mana boleh terkumpul air dalamnya? Macam mana dalam buah kelapa boleh terkumpul air? Faham tak? Kemudian ada macam rasa lagi. Ini kelapa pandan. Faham tak? Sedangkan satu matahari, satu udara. Allah tunjuk. Sebab tu semua di sekeliling kita ini semua penuh dengan keajaiban. Tapi mengapa hilang rasa takjub? Sebab apa? Sebab apa hilang rasa takjub? Sebenarnya kita tengok kelapa apa kita takjub sudah. Kecil, besar air. Kemudian air pula kelapa, tapi boleh rasa pandan. Allah ceritakan. Jadi kita ni semua ni penuh ketakjuban. Cuma Allah apa? Allah sebut. Tapi mengapa kita rasa takjub sudah? Sebab kita ini apa? Kita nak rasa takjub apa? Tengok pokok kelapa cabang 3, pokok pisang cabang 4. Okey, ataupun pokok durian buah tumbuh di angkar. Baru kita rasa apa? Aneh. Sedangkan keliling kita semuanya keanehan. Sekeliling kita semua keanehan. Tengok batu keras. Pergi di batu susun tu. Tempat air terjun tu. Cuba tengok. Setelah batu, akar boleh tembus. Sedangkan jauhnya keras batu dibandingkan dengan akar. Kan? Jauhnya keras batu dibandingkan, boleh pecah batu ditembus oleh akar. Sebab tu semua. Sebab tu kita ni, mengapa kita rasa biasa sudah? Sebab manusia ni al-insanu asiru mada? Asiru apa? Tajaru apa? Asiru adatihi wa tajaribu hayati. Manusia ini dia hamba kepada apa? Kepada kebiasaan. Dan hari-hari tengok kecil sudah nampak kelapa begitu. Itu hilang rasa takjub tu. Asirun, tawanan kepada adatihi, keadat dia. Apa? Asiru adatihi wa tajabil hayatihi. Dan apa? Pengalaman ni hidupnya biasa sudah tengok. Semualah, cuba kita tanam pokok kelapa, semuanya jadi satu pokok kelapa jadi 14 cabang. Semua begitu. Lama-lama biasalah kita. Betul. Mengapa rasa luar biasa kan? Tiba-tiba Allah jadikan semua pokok kelapa kita 14 cabang. Sehari mungkin luar biasa, tapi lama-lama kita rasa biasa. Sebab manusia ini al-insanu asiru adatihi, merupakan tawanan kepada adat kebiasaannya, wa tajaribi hayatihi, dan pengalaman hidupnya. Apa lagi yang orang nampak pelik tu? Buah pisang, buah bukan tumbuh di mana? Di atas, tumbuh di akar. Tumbuh di akar buah dia. Cuba Allah jadikan sekeliling kita sekarang semua pokok pisang, buah dia tumbuh di akar. Lama-lama kita tengok, sehari ni keluar biasa, lama-lama nampak begitu semua. Setahun, biasa apa kami tengok tu. Samalah orang solat berjarak. Waktu mula-mula tu kita masuk masjid, apa sudah ni? Ngapa sudah jadi begini ni? Imam di sini, makmum di sini. Apa sudah jadi ni? Nak kiamat sudah ke? Mula-mula waktu apa? Solat berjarak. Tapi lama-lama hilang sudah orang rasa bersalah solat berjarak. Tak sudah rasa bersalah. Biarlah. Sebab hilang apa? Sebab dia sudah biasa. Faham tak? Dulu dah bersalam, tiba-tiba bersalam terus begini. Apa juga ajak bertumbuk kan ni? Salam begini kan? Kita nak salam. Kurang ajar kau ni. Tunjuk penumbuk dengan aku. Tapi lama-lama orang buat biasa sudah. Jumpa begini. Dulu ingat macam budak rok saya apa begini. Sekarang tok lebay pun. Biarpun serban dia besar masjid, kadang-kadang
Biarpun sebab tak silu lagi salam bah. Duh, kalah pun derok. Kalah pun derok. Faham tak? Serban besar masjid tapi tak segan langsung salam nah. Tuh. Siapa ajar itu? Apa? Idzal taqal muslimani yatasafahani yatasaqatu minhum adzunubuhum. Apa kata Rasulullah? Apabila dua orang Islam berjumpa bersalaman. Okey. Dua orang Islam berjumpa bersalaman apa? Maka akan gugurlah daripada mereka dosa-dosa mereka. Tiba-tiba jumpa apa? Noh. Pakai serban bukan halang-halang. Dekat nak sama dengan kubah masjid, serban. Tak rasa malu kita kadang kita, ya Allah. Okey, sebab apa? Dia mula-mula kita rasa silu. Kita rasa benda tu ajaib. Tapi lama-lama apa? Al-insanu asiru adatihi, hamba kepada kebiasaannya, wa tajaribi hayatihi, dan pengalaman hidupnya. Boleh? Baik. Wa ma bainahuma min al-makhluqati. Wa ma bainahuma, dan apa di antara kedua-duanya, min al-makhluqati, daripada makhluk-makhluknya, fi miqdari, pada kadar sittati ayyamin, pada kadar 6 hari. Qala al-Hasan, maka berkata Al-Hasan. Manu Hasan? Hasan al-Basri. Okey. Min ayyamid dunya, daripada hari-hari dunia. Mana kiraannya hari dunia? Mana 24 jam. Faham tak? Makna sehari 24 jam ni. Okey. Walau syaa, makna masa 6 hari. Setengah kata apa? Hari di sisi Allah. Berapa hari di sisi Allah? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Sehari di sisi Tuhanmu bagaikan apa? Bagaikan 1000 tahun. Min ayyamid dunya, daripada hari-hari dunia. Walau syaa, dan sekiranya dia mengkendakinya, la khalaqaha, nescaya dia menciptakannya, langit dan bumi dan apa yang berada antara keduanya. Khalaqas samawati, khalaqal ardi, wa khalaqa bainahuma. Mana? Bilamhil basari. Bilamhil basari, dengan kelipan mata saja. Cepatnya macam mana? Kejip mata saja, semuanya tercipta. Sebab Allah sebut, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah sebut jadilah. Kun fayakun. Tapi dia kata apa? Imam Hasan Basri kata apa? Imam Hasan Basri dia ni apa? Anak susuan Ummu Salamah. Jadi dia juga apa? Anak apa? Rasulullah tu bapa susuan dia. Faham tu? Sebab apa? Hasan Basri dia menyusu dengan Ummu Salamah kerana ibunya merupakan apa? Hamba bekas hamba Ummu Salamah. Jadi dia tinggal bersama dengan Ummu Salamah. Jadi setelah Rasulullah wafat. Jadi kadang-kadang ibu dia tiada, dia menangis. Ummu Salamah ambil bagi menyusu. Ummu Salamah ambil dia menangis waktu dia bayi. Ibu dia tiada. Hasan Basri ini. Jadi Ummu Salamah ambil bagi menyusu pada Ummu Salamah. Keluar susu. Biarpun sudah wafat Rasulullah. Sebab tu dia adalah apa? Murdi' Ummu Salamah. Apa ibnu apa? Murdi'atuhu Ummu Salamah. Yang menyusukan Ummu Salamah. Jadi dia kira anak susuan Ummu Salamah. Walau syaa la khalaqa bilahmil basar, walakin, tetapi arada, Imam Basri kata, walakin, tetapi arada, dia menghendaki, an yu'allima ibadahu, mengajar hamba-hambanya at-ta'anniya. Mana ta'anniya? Tenang, perlahan-lahan, fil umuri, dalam urusan mereka. Fil umur, dalam urusan. Semua urusan kita jangan kita buat kelangkabut. Kita buat dengan tenang. Sebab tu ni apa? Al-ajal syaitan.
Okey. Al-ajatu min syaitan. Kelang kabut ini dari syaitan. Man ta'ajjala, siapa yang kelang kabut, faqad akhta'a aw kada. Sesungguhnya dia telah tersilap ataupun hampir-hampir tersilap. At-ta'anni minallah, tenang, tak tergopoh gapah daripada Allah. Man ta'anna faqad asaba, siapa yang tenang dia tepat. Au kada, ataupun hampir-hampir tepat. Jangan gopoh gapah. Faham tu? Tenang, perlahan-lahan. Boleh? Nah, sebab tu kita nak buat dapat. Apa kita buat pun mesti apa? Tenang. Belajar ilmu pun tenang, jangan kelang kabut. Jangan apa? Jadi ilmu apa? Ilmu segera, nak cepat. Nak cepat macam mana? Belajar akidah, buat daurah tauhid. Nak belajar fiqh, daurah fiqh. Belajar hadis, daurah hadis. Berapa? Aku ikut belajar akidah. Daurah akidah berapa? Seminggu. Aku belajar fiqh. Di mana aku belajar? Daurah fiqh berapa? Seminggu. Bukan begitu cara belajar ilmu. Aku belajar hadis. Berapa lama? Daurah hadis seminggu. Okey, sebab tu menuntut ilmu ni macam ini kata apa? Dia perlukan 3. Dia kata apa? Dia perlukan apa? Al-faraq. Kita jangan sibukkan dengan benda lain. Sebab tu Rasulullah sebut, "Lau kulliftu baghlatan ma ta'allamtu al-ilma." Kalau aku diberatkan untuk mencari sebiji bawang, ma ta'allamtu al-ilma, nescaya aku tak belajar satu ilmu pun. Sebab dia kita kena fokus. Faham tak? Kemudian yang kedua dia kata apa? Tuluz zaman, panjang masanya. Ilmu panjang masa. Kita baca kitab Iqna, berapa tahun dah? Bidi. Kam sanawatin qadayna fi qira'at Iqna? 3 sanawat. Juzuk awal, juzuk pertama baru habis bab apa? Baru sampai bab solat berjemaah. Juzuk kedua baru sampai bab apa? Bab sampai bab syarikat, baru masuk syarat-syarat syarikat abdan. Syarikat apa? Syarat-syarat syarikat inan. Bukan? Sebab tu kita kata dia perlu, sebab apa saya kata sini? Dia perlukan panjang masa. Sebab apa? Kemudian ketiga apa? Dia perlukan al-fatanah, kemampuan akal kita, otak kita terima. Siapa yang tak mampu, doalah supaya Allah bagi kemampuan. Sebab semuanya milik Allah. Sebab tu doalah, Rabbi syrah li sadri. Kemampuan untuk terima ilmu tadi. Ini nampak kelam sudah belajar balaghah sini dah. Sampai bab apa sudah balaghah tu? Masalan. Lam tari fi tashbih. Isti'arab. Baca musar sudah. Jadi kan kita, sebab tu 3 benda ni. Faraqul waqt, mesti bagi masa untuk ilmu. Sebab dia mulia. Dia bukan kerja sampingan. Dia kerja, jangan buat kerja sampingan. Nantilah masa lapang lah aku baru cari ilmu. Yang kedua apa? Panjang masa. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kemampuan akal kita. Kalau tak ada 3 ni, orang tu berpura-pura saja berilmu. Berpura-pura saja. Kalau cakap berilmu, bohong. Dia cakap berilmu, kalau tak ada 3 ni, dia bohong. Di mana aku belajar? Adalah aku belajar. 2-3 daurah aku ikut. Sebab tu penyakit apa? Syekh Ustaz sebut tu, ta'allamal yawm, dia belajar hari ini. Wa tafaqqaha bil ghad, esok dia jadi ahli faqih sudah. Hadza bid'ah, hadza sunnah, hadza haram, ini bid'ah, ini haram, ini halal, ini haram. Ta'allamal yawm, hari ini belajar. Wa tafaqqaha bil ghad, esok dia jadi ahli fiqh sudah. Wa tufti ba'da al ghad, lusa bagi fatwa sudah. Kalah ulama. Ilmu 3 hari. Sebab tu inilah Rasulullah bagi amaran. Satakhruju fi akhir zaman, akan keluar pada akhir zaman ini qaumun, satu golongan, hidathul asnan. Hidathul asnan, muda umur mereka. Maksud muda umur mereka ini, makna mereka lam yatasabbat fil ilmu, mereka tak sabut dalam ilmu. Mereka tak mantap dalam ilmu. Bukan. Sebab apa? Berapa ramai ulama muda. Imam Syafi'i 15 tahun bagi fatwa sudah.
Syekh dia suruh bagi fatwa di Mekah lagi tu. Imam Nawawi wafat umur 42 tahun. Faham tak? Tapi Imam Nawawi kata maksudnya ni, lam yatathabbat fil ilmi. Mereka tak tasabut pada ilmu. Okey, sebab tak kata ilmu ni macam sekarang lah. Sebab tu Syekh tak sebut ni. Dia kata kuliah-kuliah syariah di universiti sekarang ni, mereka menjadikan ilmu-ilmu Islam ini pelajar-pelajarnya bagaikan apa? Binatang buas. Syekh tak sebut tu. Dia kata sistem pengajian universiti sekarang, waktu saya belajar universiti tu, dia kata sistem pengajian universiti ini menjadikan pelajar-pelajarnya bagaikan binatang buas. Apa maksudnya? Dia kata sekarang nama dia kuliah usuluddin. Ini fakulti usuluddin. Jangan tanya hukum fiqah pada aku ya, aku usuluddin ya. Kuliah syariah. Jangan tanya bab Mu'tazilah, bab Jahmiyah, bab takwil sifat, bab ini pada aku lah. Aku orang syariah, bukan orang usuluddin. Jangan tanya bab apa tu hadis mursal, apa hadis tu mu'an'an, apa hadis tu apa hadis muttarib. Jangan tanya aku. Aku orang syariah, bukan usuluddin. Faham tak? Kemudian dia kata ini, tanya hukumnya macam mana, kalau begini hukum segi fiqahnya macam mana. Jangan tanya aku kuliah adab, aku kuliah lughah, aku bidang bahasa. Jadi dipisahkan. Ini kuliah usuluddin, ini kuliah syariah, ini kuliah bahasa. Fakulti bahasa, fakulti syariah, fakulti usuluddin. Jadi sedangkan kau belajar usuluddin perlu kau belajar bahasa. Kau belajar usuluddin perlu kau belajar tafsir, belajar hadis, faham tak? Kau perlu belajar bahasa, belajar nahwu, belajar balaghah, syair Arab untuk apa? Sebab apa? Semuanya bersandarkan Al-Quran dan hadis. Kuliah syariah pun perlu belajar Quran dengan hadis, perlu belajar tafsir. Sebab apa? Sandaran kita adalah Quran dan sunnah. Perlu belajar bahasa Arab, nahwunya, balaghahnya, sarafnya, faham tak? Sebab apa? Sebab Quran dengan hadis dua-dua bahasa Arab. Jadi begitu. Satakhri fi akhir zaman qaumun hidasul asnan sufahaul ahlam. Bodoh cara mereka berfikir. Rasul sebut sufaha, bodoh cara berfikir. Tapi cakap pandai. Yaquluna min khairil bariyah. Keluar mulut perkataan mereka apa? Sebaik-baik perkataan. Quran, hadis. Okey. Yaqra'una al-Quran, baca Quran. Wala yablughuna wala yablugh hanajirhum. Sedangkan Quran itu mereka baca tak sampai pun leher. Nak sampai di hati, leher pun tak sampai. Nak boleh faham makna dia, hayati makna dia, leher pun tak sampai. Okey. Nak hayati makna Quran macam mana, aku lupa. Kita tak macam mana balaghah Quran macam sebut tadi. Macam kita sebut tadi kan, kita sebut. Kalau baca apa? Okey. Apa kita baca apa? Yarisul apa? Fahabli min ladunka waliya. Kita baca yarithuni wa yarith min ali yaqub. Jadi kita yarithuni sifat bagi anak tadi. Tapi kita qiraat Abu Amru dan Kisah Iba. Fahabli min ladunka waliyan yarithni wa yarith min ali yaqub. Dibaca dengan jazam. Makna lijazam. Makna dia segina nahu. Okey. Okey. Jadi jangan kelang kabut, pelan kita sabar menuntut ilmu ni. Jangan jadi separuh jalan. Jangan separuh jalan, bagi habis insya-Allah. Letakkan zaman insya-Allah. Zaman sebab zaman kita sekarang kalau kita tak bersungguh-sungguh dengan ilmu ni, zaman apa? Dicabut ilmu. Zaman diangkat ilmu. Faham tu? Sebab tu kita bersungguh-sungguh dengan ilmu. Sebab kita berada zaman diangkat ilmu. Okey, qala al-Qurtubi, maka berkata Qurtubi, arrafahum ta'ala, memperkenalkan mereka Allah Ta'ala, kamala qudratihi, kesempurnaan qudratnya, liyasma'ul Quran, untuk mereka mendengar Quran, wa yata'ammaluhu, dan mereka memerhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dakhala al-waqt insyaallah ma. Dakhala lama. Kam baqiya? Maju soal wala? Ay mana soal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya ikut pertandingan bola bayar yuran? Bolehkah ikut pertandingan bola bayar yuran? Okey. Bagi yuran pendaftaran ya. Ingat ya.
Okey, pertandingan futsal 7 sebelah. Futsal 7 sebelah ke 5 sebelah? Futsal 7 ke 5? Pertandingan futsal 5 sebelah. Yuran pendaftaran 500. Faham tak? Yuran pendaftaran 500. Okey. Sekiranya hadiah tadi menang dapat 1000, kalah 2000. Contoh. Pemenang pertama 1000, pemenang kedua 2000, tempat ketiga 3000. Faham tak? Dia pungut yuran, kemudian hadiah daripada apa? Daripada apa? Daripada bola tadi. Faham tak? Daripada kutipan yuran tadi. Hukumnya haram. Dia termasuk pada qimar, termasuk dalam apa? Pada muqamarah, pada apa? Maisir. Pada muqamarah apa? Perjudian. Faham tak? Okey, yuran. Jadi penganjur ambil yuran tadi, sediakan hadiah. Beli piala daripada hadiah daripada, contoh, satu pasukan RM100. Ada apa? 20 pasukan dapat RM2,000. Jadi penganjur gunakan RM1,000 untuk beli hadiah, RM1,000 untuk mereka. Contoh, beli hadiah. Hukumnya haram, termasuk qimar, muqamarah, perjudian. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab hadiah tadi adalah hasil apa? Hasil kekalahan pasukan yang lain. Faham tak? Faham tak? Jadi hukum dia haram. Sebab tu kita akan belajar tajuk apa? Apa? Babul musabaqah ar-ramy wal musabaqah tersebut. La sibaqa illa fi khayl aw rikabin, illa fi khuffin aw rikabin. Tidak ada pertandingan melainkan pada apa? Menaik kuda ataupun rikab ataupun tunggang unta. Situ boleh ada pertandingan. Macam mana pertandingan ni kita sebut babul musabaqah. Dua orang bertanding, seorang letak RM100, ini pun letak RM100. Kalau dua orang saja bertanding, faham tak? Dikira judi haram. Dia perlu letak apa? Orang ketiga. Orang ketiga ni sebagai apa? Muhallil. Sebab tidak terjadi perjudian. Sebab tu hanya boleh untuk apa? Sebab tu la sibaqa. Tersebut tidak ada pertandingan. Mana boleh letakkan hadiah. La sibaqa illa fi khuffin aw rikabin. Tidak ada pertandingan melaka pada kuda, tanding kuda, atau pada unta. Apa? Au naslin, ataupun panah. Memanah begitu juga. Mana boleh bertanding? Okey, ustaz bertanding mana dengan basir. Target dia sana. Jadi ustaz letak RM50, basir letak RM50. Kalau kita dua saja haram. Masuk Ustaz Rushdi tanding sama. Jadi Ustaz Rushdi pergi muhallil. Faham tak? Sebab dia tak bayar apa-apa. Jadi sini sebab apa? Dia kata ini rukhsah saja. Rukhsah sebab apa? Sebab berkuda, tunggang unta, kemudian memanah ini bang. Dia apa? Tadrib kepada peperangan. Sebab Allah sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi lakum. Dan bersediakah mastata' mengampu min quwwatin, kekuatan, ala khudramyu memanah, wa min ribatil khair, berkuda-kuda tertambat. Jadi tujuan Rasulullah benarkan mana letak ganjaran itu supaya apa? Supaya semangat berlatih menunggang kuda. Sebab diperlukan kemahiran menunggang kuda, menunggang unta dan juga memanah dalam peperangan. Jadi Rasul la sibaqa. Kaedah sufi mana la abla sibaqa berarti apa? Selain pada itu tak boleh. Dia apa? La sibaqa nakirah. Makna semuanya tak boleh selain dari itu saja. Boleh. Jelas ya? Jadi kalau buat itu keluarkan yuran penyertaan semua, kemudian hadiah ambil itu, hukum dia haram. Jelas ya? Hukum dia haram. Biarpun ada pasukan tak keluarkan duit, penganjur tak keluar duit, tetap haram. Boleh. Sebab dia dibenarkan untuk apa? Jangan melainkan pada kita kalau apa? Kalau hadiah ni sumbangan pihak lain. Faham tak? Hadiah ni sumbangan pihak lain. Jangan diambil daripada duit apa? Duit yuran tadi apa? Untuk persiapan semua tu kan. Hadiah ni contoh siapa sediakan. Tunggulah aku nak buat ni, tunggu dekat pilihan raya nanti. Banyak tu. Banyak penaja tu. Kalau nak buat apa? Pertandingan bola 7 sebelah, 5 sebelah kan? Tunjuk dekat pilihan raya ni. InsyaAllah banyak penaja tu. Sekarang jangan lagi, tangguh dulu. Okey? Jelas ya? Jadi kalau kita ambil daripada yuran penyertaan tadi, hukumnya
haram. Kita masuk bertanding pun hukumnya haram juga. Boleh. Okey, ada ya? Okey, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli sallim ala faqih fid din wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban bala wal waba wal fahsy wal munkar wal baghi. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.